Dan yang kedua, macam biasa, apa dia? Setia. Tu poin dia tu kan. Yalah insya-Allah. Macam tu, Seterusnya, isteri berusaha menjalankan kewajipannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap redha Allah semata-mata. Kan? Dia boleh tahu tu orang yang terutama perempuan-perempuan yang datang pergi majlis ilmu rajin ni. Sebab nak cari redha Allah tu, mudah-mudahan datang dekat pusat tarbiyah ni hari ni Datang ni kan. Bagi sumbangan-sumbangan yang sepatutnya. Kita datang ni kan, jangan datang kosong je. Bagi sumbangan. Contoh sumbangan kita ni meramaikan. Contoh ni sumbangan ni, hadir ni satu sumbangan ni, menghadir, mengimarahkan majlis ilmu kan. Memang kalau kita tak nampak ni, duduk majlis ilmu ni macam memetik buah-buahan di syurga kat sebenarnya, tapi kita tak nampak. Kalau nampak lah contoh kan, ya Allah, tak tahulah macam mana. Penuh pusat tarbiyah ni daripada pagi tadi sampai subuh dah penuh. Sebab orang nak dengar ceramah. Tak kira lah Syamsul Debat ke, Aida Jebat ke, tak kira siapa datang tu kan. Sesungguhnya Syamsul Debat dan Aida Jebat tiada kaitan. Tolong jangan kaitkan saya dengan beliau. Kan? Jadi maknanya mendidik anak-anaknya pun semua diniatkan kerana Allah. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Allah Ta'ala bagikan sistem tu lengkap dah. Anak sulung, cuba tengok anak kita kan. Anak sulung ni kelebihan dia. Anak nombor 2 ni kelebihan dia. Nombor 3 ni kelebihan dia. Ada kelebihan masing-masing. Jangan baca kekurangan. Tu sebab kita tak boleh cakap harap alung lah. Kalau engkau ni tak langsung tak berguna. Jangan. Sebab anak yang ini pandai ini, anak yang ni pandai macam ni. Macam saya dengan adik-beradik saya. Dulu saya masa sekolah boleh bungkus si lemak, gentil ke karipap, tolong mak saya boleh. Kan? Ngelek ke kuci tu boleh, insya-Allah. Pandai lah sini. Cuma bila bab buat kerja-kerja berat tu saya out. Sebab bila belajar kat universiti, pegang pen dengan buku kan. Pernah sekali tu saya nak pasang, nak buat landscape kat rumah. Saya ambil cangkul tu sekali, langsung saya telefon, tolong hantar orang lah, pasang, tolong tanam pokok saya. Tak boleh saya. Sebab saya ni memang bab itu saya kurang. Sebab nak tu konsep pandai, buat belum tahu. Tapi kalau bab-bab berhujah ke, kalau berdebat dulu, tu bukan main lagi. Pegang pen tu boleh. Tu sebab bila hari korban kan, balik kampung, saya baru pegang pisau macam ni kan. Duduk tepi. Orang kampung saya marah, saya pegang pisau tu nak nyang daging tu marah. Kan? Dia suruh saya duduk kat bahagian timbang tu je, timbang bagi kat orang. Itu aja. Kan? Jadi masing-masing ada kelebihan. Macam adik saya nombor 2. Adik saya nombor 2 dia pandai berniaga. Sekarang ni mak saya boleh rehat adik saya nombor 2 tu. Belum kahwin lagi. Syamsul kat nama dia. Syamsul Amri, Syamsul Debat, Syamsul Debab, semua ada. Syamsul Dobi semua ada. Kan, nombor 2. Dia tolong mak. Dia berniaga, dia boleh masak sendiri, catering pun dia boleh buat sendiri. Yang ketiga pula dia pandai kira-kira, dia jadi kontraktor dekat Perak. Nombor 4, nombor 5 kembar adik saya. Yang lelaki tu jadi belajar jadi chef. Sekarang ni masak apa pun pandai, alhamdulillah. Kemudian yang perempuan satu-satunya anak kesayangan arwah abah tu, kembar yang perempuan ni, dia pula jururawat. Memang dah nampak tokoh dia waktu arwah nenek saya sakit dulu, dia yang bola, dia yang ni, memang tokoh jururawat betul. Maknanya setiap anak-anak kita ni dah ada kelebihan masing-masing. Jangan kita cakap kau ni memang tak boleh pakai, kau tengok abang-abang, jangan cakap macam tu. Semua rezeki Allah Ta'ala bagi. Rupa-rupanya seorang yang tak pandai ni kan, bila kita sakit dia yang bela kita, dia mandikan kita, kita pun dah tak larat bangun, dia bercarikan makan, dia rupanya boleh masak, bagi masakan macam kita masak tu, dia boleh masak sedap, mana kita sangka. Itu sebabnya tak penting niat kena Allah, doa lah yang terbaik untuk anak-anak. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak, jangan. Nabi kita cuba tengok, Nabi kan, Nabi kita sentiasa doakan yang terbaik. Tu sebab Nabi kata tanda-tanda orang mukmin tu ada 3. Ada 3 kan, antara yang pertama taat kepada Allah, yang kedua meninggalkan benda-benda yang haram, dan yang ketiga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Nombor 3 tu yang borek tu kan.
Itu sebabnya anak kita apa jahat dia buat dengan kita, cuma dia nakal. Jadi doakan yang terbaik untuk dia. Janganlah sampai jadikan anak tu musuh. Aku tak nak tengok muka kau. Jangan kan. Apatah lagi kita ni dengan masyarakat keliling kita pun jangan kita musuhkan dia. Orang yang tak ada apa-apa masalah dengan kita, tak pernah bertegur siapa dengan kita, kenapa kita nak musuh dia? Kan? Nak cakap-cakap pasal dia, kenapa? Kan lebih baik kita berbaik dengan dia. Sebab Nabi cakap orang yang buat jahat dengan kita pun Nabi suruh buat baik. Dan Nabi dah gambarkan dengan akhlak Nabi dengan beberapa kisah, tak payah ulang lah kan. Masa maulud Nabi lu dah macam-macam ustaz tunjukkan kan, betapa Nabi, bayangkan peristiwa di Taif tu, baling batu, Nabi tak ada, malaikat pun marah cakap, nak ke aku timpakan gunung bukit bukau pada orang Taif ni biar dia mati. Nabi kata jangan, barangkali mereka tidak beriman, mungkin anak cucu keturunan mereka beriman kepada Allah dan juga kepada aku. Makna Nabi tu. Lepas tu jangan sekali-kali cakap, bila kita cakap macam tu, adalah orang cakap itu Nabi, kita ni bukan, nak buat macam mana? Betul kita bukan Nabi, tapi kita kata kita sayang Nabi. Sayang Nabi akan ikut cara Nabi. Macam tu kan. Imam Asy-Syaukani pun katakan salah satu sebab doa tidak dimakbulkan adalah kita kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Apa Nabi suruh buat tak nak buat, apa Nabi suruh larang, Nabi larang kita, itu yang kita buat. Akan tiba masanya umat akhir zaman tu, dosa yang dibuat dia rasa tu bukan dosa. Macam ada apa-apa, sebab dia dah biasa buat benda tu, bercakap pasal orang, mengumpet pasal orang, dah biasa, tak ada apa lah, cakap sikit ni, bukan cakap apa pun. Sekarang tak payah cakap, sekarang dia dah jadi keyboard warrior. Keyboard tu bukan hanya dekat komputer, kat handphone pun dah ada keyboard. Kan pilih keyboard tu, nak keyboard bahasa mana, godang meja ni kau. Sekarang ada pula daripada handphone, tarik ada keyboard macam ni, type punya dahsyat sekarang kan, semua dah ada. Itu sebab jaga, doakan yang terbaik. Orang perempuan ni ada satu kekuatan doa seorang ibu. Pergi kedai buku tu cari, ada satu ustaz tu dia tulis kekuatan doa seorang ibu ada 10, baca. Itu sebab doa yang elok-elok. Nabi kita dia tak pakai kuota doa tu. Ikutkan setiap nabi sebelum nabi gitu, dia ada sekali kuota tu doa dia dimakbulkan, dia minta jadi. Tapi Nabi tak nak pakai kuota dia tu, sebab Nabi simpan untuk syafaat hari akhirat. Itu masa akhir akhirat, orang semua tercari. Kita jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah aku, nafsi. Nabi Ibrahim kata, pandai-pandai kau lah masing-masing, tak ada siapa boleh tolong. Sampai Nabi kita je punya sayang ke umat dia, ummati cari umat dia. Kan, yang tu tajuk yang lain lah. Tapi makna kata nak tunjuk kita tak patut sangat lah kalau tak sayang kat Nabi. Usaha kita buka pusat tarbiyah Unais ni pun sebenarnya termasuklah pusat-pusat tarbiyah yang lain buat, antara usaha sebab nak mengembangkan dakwah ni, biar orang ada tempat. Baguslah kat sini ada, kat sana ada, sini ada. Kadang orang cakap kenapa banyak-banyak sangat, eloklah banyak, kita ada pilihan nak pergi. Kebetulan hari ni beli barang kat pasar mini tu, dekat dengan pusat tarbiyah ni, ada ke kuliah hari ni, ada, kejap pergi ikut 3. Iya ke? Masuk dia dalam, tak kira siapa, nampak? Berebut-rebut kita ni mengejar ilmu ni kan. Sebabkan ilmu lah Imam Nawawi tak nak kahwin, tak nak dia kahwin lah, sebab nak mengajar ilmu ni. Imam Ghazali pula tak nak, ikutkan dia tak nak kahwin. Kalau tak sebab kahwin tu sunnah, dia pun tak nak kahwin, sebab banyak lagi ilmu nak cari. Sampai macam tu sekali lah kan. Ni alhamdulillah, ada yang duduk depan, ada duduk belakang, ada yang loket dengan air. Gorang pula tengok air tu macam ayah samboi mbak kan. Kan kita pun nampak air kosong kan, ada saja kan. Makna kata tak kisahlah dengan suasana macam ni, semua Allah Ta'ala kira.
bagus ni kamu, sebab Allah Ta'ala tanya nikmat kita tu, kita berjalan melangkah pergi nak menuntut ilmu ni walaupun atas simin. Sebab kata Ustaz Nazri atas simin ni okey, simin macam ni kita letak ada kapet, kalau tak simin betul tadi gatal. Yang ni adalah miang-miang sikit kan, sebab baru ada bau gam tak ada dah. Tu dia buat selotip ni sempadan jangan ke depan ke apa, tak adalah. Oh memang nyambung lah, okey temporary.